Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama Cikgu Tina kali ini dengan tajuk pengukuran isi padu Sains Tahun 3. Isi padu. Apakah maksud isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Lebih besar ruang, lebih besarlah isi padunya. Contohnya, cuba lihat bas sekolah dan van sekolah ini. Bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Contohnya, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Isi padu air botol ini pula dinyatakan dalam unit liter atau ditulis dengan simbol L. Manakala isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis dengan simbol M3. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam picagari ini? Ya, betul. Mililiter. Dalam jug air ini, ya, unit yang sesuai adalah liter. Bagaimana pula dengan isi padu cecair dalam kolam renang ini? Ya, betul. Unit yang sesuai adalah meter padu. Terdapat pelbagai kaedah mengukur isi padu. Untuk mengukur isi padu kotak lohong, kaedah yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan kubus 1 cm padu. Untuk mengukur isi padu cecair pula adalah menggunakan silinder penyukat ataupun bikar. Manakala bagi pepejal yang tidak sekata, menggunakan kaedah sesaran air, iaitu dengan menggunakan silinder penyukat ataupun tin Eureka. Semua ini kita akan pelajari sebentar lagi. Okey, ini adalah latihan dalam buku aktiviti muka surat 58, iaitu menyatakan kaedah mengukur isi padu. Cikgu ada sebutkan sebentar tadi kan, kaedah untuk mengukur isi padu. Jadi, murid cuma perlu lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Mengukur isi padu kotak lohong. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Dan bagaimanakah caranya? Berapakah isi padu kotak lohong ini? Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka, jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, sekarang cuba murid selesaikan latihan
dalam buku aktiviti muka surat 57 ini. Mengukur isi padu kotak lohong. Murid hanya perlu ikut langkah seperti yang diterangkan sebentar tadi, iaitu dengan mengira bilangan kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi kotak-kotak lohong berikut. Seterusnya, mari kita belajar pula bagaimana mengukur isi padu cecair. Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Mari kita mengukurnya. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat atau bikar. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Isi padunya ialah 210 ml. Bukanlah. Isi padunya ialah 190 ml. Saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah. Kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah mengukur isi padu cecair menggunakan silinder penyukat. Pertama, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Kedua, tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Ketiga, letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Tujuannya supaya kita boleh melihat bacaan pada silinder penyukat dengan jelas nanti. Dan langkah keempat, ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Ingat murid-murid, mesti pada aras meniskus cecair. Barulah bacaan isi padu cecair itu betul. Okey, ini adalah latihan untuk kemahiran mengukur isi padu cecair, iaitu buku aktiviti muka surat 59 dan 60. Pada muka surat 59, soalan pertama itu murid-murid hanya perlu tandakan tik bagi alat yang boleh mengukur isi padu cecair. Ada 2 tadi kan? Okey, jadi tik. Kemudian soalan yang kedua tu pula, sambung garisan putus-putus untuk menunjukkan aras mata yang betul. Ingat tadi kan? Dan kemudian jelaskan jawapan kamu. Kenapa pilih mata? Ya, okey, mata tersebutlah. Ada 3 kedudukan mata, awak pilih salah satu. Dan jelaskan jawapan kamu. Dan pada muka surat 60 pula, murid-murid hanya perlu susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder tadi. Ada 4 tadi langkah yang cikgu terangkan kan? Jadi murid-murid hanya perlu susun semula. Seterusnya, mari kita pelajari pula bagaimana mengukur isi padu pepejal tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Bagaimanakah isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air.
isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Sebagai contoh, lihat gambar rajah di bawah. Air yang tersesar ini adalah bersamaan dengan isi padu objek yang kita ukur. Ada dua kaedah sesaran air yang boleh dilakukan. Mari kita lihat langkah-langkah kaedah yang pertama ini dahulu. Langkah pertama, tuang air ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal. Okey, contohnya di sini kita dapat isi padu awalnya adalah 20 ml. Langkah kedua, ikat objek menggunakan benang. Masukkan ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu akhir. Okey, bila kita masukkan batu ni ke dalam silinder penyukat, kita dapati bacaan isi padu akhir air pada silinder penyukat adalah 30 ml. Jadi kita catatkan. Dan langkah yang ketiga ialah tolak bacaan isi padu akhir dengan bacaan isi padu awal untuk mendapatkan isi padu objek. Okey, sebagai contoh, di sini isi padu akhir tadi adalah 30 ml. Kita tolak dengan isi padu awal 20 ml, maka jawapannya adalah 10 ml. Dan 10 ml itu adalah merupakan isi padu kepada objek yang kita ukur tadi. Okey, maksudnya batu ni. Okey, seterusnya mari kita lihat langkah-langkah kaedah yang kedua ini pula. Okey, kaedah kedua ini menggunakan tin eureka. Okey, langkah pertama kita susun radas seperti dalam gambar rajah ni. Kemudian tuang air ke dalam tin eureka. Langkah kedua, ikat objek menggunakan benang dan masukkan ke dalam tin eureka. Dan langkah ketiga, ambil bacaan air yang disesarkan di dalam silinder untuk mendapatkan isi padu objek yang kita hendak ukur. Jadi kaedah yang kedua ni adalah menggunakan tin eureka. Tapi sebelum memasukkan objek itu ke dalam tin eureka, pastikan susunan radasnya seperti dalam gambar rajah sebelum ni. Kita isi dulu air, okey, dalam tin eureka, dan paras air itu mestilah betul, jangan ada yang melimpah keluar, sudah tersesar di dalam silinder penyukat. Okey. Baik, ini adalah latihan terakhir murid-murid, iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okay, buku aktiviti muka surat 61 dan 62. Murid-murid boleh merujuk langkah-langkah yang cikgu terangkan sebentar tadi untuk menyelesaikan latihan ini. Okey, setakat ini sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada anak-anak, murid, cikgu yang cikgu rindui sekalian. Okay, tahniah kerana masih bersemangat untuk belajar secara home-based learning. Sehingga ada yang belajar tepi tingkap cikgu lihat. Semata-mata untuk mendapatkan line internet untuk melihat video pengajaran cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan, cikgu sangat-sangat menghargainya. Okay, syabas dan tahniah. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan dapat bertemu kembali di sekolah secara bersemuka. Okey, itu sahaja. Jaga diri baik-baik. Bye-bye.